المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كتب الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. Dari Abdullah ibnu Amrin ibnu Al-As radhiyallahu anhuma katanya, aku ada mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah telah memerintahkan supaya ditulis segala qadar takdir sekalian makhluk sebelum ia menjadikan langit dan bumi dengan satu tempoh masa yang amat lanjut. Tuan-tuan muslimin, muslimat sedang jemaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, pertama dan selama-lamanya kita panjatkan setinggi-tinggi puji syukur pada Allah dengan izin taufik hidayah Allah Ta'ala. Jom pada malam ini kita sambung kitab Mastikah Hadis. Kita berada pada bab beriman kepada qadar takdir Tuhan. Dan kita baru masuk pada hadis yang pertama. Sebelum daripada ini, di awal bab ini didatangkan dengan ayat-ayat Al-Quran juga berkenaan dengan qadar dan takdir Allah Subhanahu wa taala ke atas semua makhluknya. Pada malam ini hadis yang pertama berkenaan dengan qadar dan takdir Tuhan diriwayatkan daripada Abdullah ibnu Amrin ibni Al-As radhiyallahu anhuma. Dalam kuliah yang lepas saya dah sebut Abdullah ibnu Amrin ibnu Al-As ini adalah di antara 4 orang sahabat yang digelar Al-Abadilah Al-Arba'ah. 4 orang sahabat yang bernama Abdullah. Satunya Abdullah ibnu Umar. Yang keduanya Abdullah ibnu Abbas. Yang ketiganya Abdullah ibnu Zubair. Dan yang keempatnya yang meriwayatkan hadis ini iaitu Abdullah ibnu Amrin ibni Al-As radhiyallahu anhuma. Taraddi dengan anhuma tu sebab dia dengan ayah dia dua-dua sahabat. Bila dia taraddi dengan radhiyallahu anhuma, maknanya dia dan ayah dia adalah sahabat Nabi. Tapi kalau radhiyallahu anhu, maknanya dia sahaja yang merupakan sahabat kepada Nabi. Jadi 4 orang sahabat ni adalah sigharus sahabah. Mereka ni maknanya di usia Nabi sudah berada di hujung-hujung, maknanya sudah berusia. Mereka ini adalah sigharus sahabah. Mereka ni masih lagi daripada kalangan sahabat-sahabat yang masih kecil. Jadi bila mana mereka ni sempat dengan Nabi 10 tahun, 11, 12 tahun bersama dengan Rasulullah, tempoh masa tersebut tu sudah cukup untuk mereka kutip banyak ilmu daripada Rasulullah. Dan bila mana mereka ni kutip ilmu daripada baginda Nabi dan juga daripada kalangan sahabat-sahabat yang lebih awal mendampingi Rasulullah, bila saya sebut tadi mereka ni adalah sigharus sahabah, mereka ni sahabat yang muda, maka usia mereka panjang lagi lah selepas daripada wafatnya Nabi SAW. Jadi mereka ini adalah madarul ilmi wal fitya. Maknanya mana-mana orang yang datang selepas daripada itu akan merujuk kepada 4 orang sahabat ni lah. Sebab mereka orang yang sempat dengan baginda Nabi, sempat dengan sahabat-sahabat yang lebih awal mendampingi Rasulullah,
Kemudian mereka ni pula usianya panjang selepas daripada wafatnya Nabi dan berlalunya sahabat-sahabat yang lebih berusia. Maka orang banyak mengambil, ataupun ulama yang datang kemudian, tabi'in yang datang selepas daripada itu, banyak mengambil ilmu, fatwa, riwayat daripada 4 orang yang bergelar Abdullah ini. Bahkan disebutkan apabila mereka ini sepakat pada sesuatu pendapat, pada sesuatu fatwa, maka ulama akan sebut hadza qaul al-abadilah. Ini pendapat yang datang daripada 4 orang sahabat yang bernama Abdullah. Ini adalah fi'luhum, ini adalah perbuatan yang dilakukan oleh al-abadilah, oleh 4 orang sahabat yang bernama Abdullah. Ini adalah mazhabuhum, ini adalah mazhab yang dipegang oleh 4 orang sahabat yang bernama Abdullah. Jadi lebihlah 4 orang sahabat yang bernama Abdullah ini yang saya sebutkan 4 tadi. Baik. Jadi Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu anhuma meriwayatkan satu hadis. Beliau mengatakan, sami'tu Rasulullah, aku dengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, kataballahu maqadira, kataballahu maqadiral khalaiqi. Allah telah memerintahkan supaya ditulis segala qadar, supaya ditulis segala qadar takdir sekalian makhluk. Tulis segala qadar takdir ni maknanya tulis ketentuan makhluk tersebut. Kalau kita ambil contoh umur lah. Kita ambil contoh umur. Allah Ta'ala qadarkan usia umur yang untuk si fulan bin si fulan ialah sepanjang pen. Contoh, kita ambil daripada awal sehingga di hujung. Hujung ni kita ambil umur yang paling contoh lah, umur yang terbaik lah, 63 tahun. Maknanya di sini ketentuan Tuhan dipanggil qadar. Dalam ilmu azali Tuhan, orang ni, si fulan bin si fulan ni akan hidup sehingga umur 63 tahun. Ini yang Quran guna, ajalin musamma, ajal yang telah dipacak. Maknanya kita semua ni dah memang ada ajal yang telah dipacak oleh Allah Ta'ala ibarat tiang. Baba Zik selalu guna contoh tiang yang dipacak. So maknanya setiap kita ini akan bergerak ke arah tiang. Semakin hari semakin jauh ke semakin dekat? Semakin dekatlah dengan tiang ni. Sebab kita bergerak daripada sini menuju ke sini 63 tahun. So maknanya semakin hari semakin memendek. Tapi nampak gaya waktu anak cucu duk sambut hari jadi tok duk rasa panjang umur lagi. Bergembira, berseronok dengan anak cucu, sambut makan kek, belah kek dan sebagainya. Duk rasa tok ni boleh hidup panjang lagi kot. Padahal kalau nak kira, setiap hari jadi itu adalah hari menunjukkan semakin dekatnya kita dengan noktah. Ni tak akan bertambah ni. Takdir qadar Tuhan setakat 63, tak tambah dah. Setakat 63, habis sini. Habis nafas kat sini. Bukan sebab sakit, bukan sebab kita sihat maka akan dipanjang lagi, bukan sebab kita sakit maka diawalkan, tidak. Sakit dan segar ni bukan penentu kita hidup lama, bukan penentu kita mati awal. Walaupun doktor mengatakan bahawa si fulan bin si fulan ni ada 2 bulan je lagi, ada 2 minggu je lagi. Yang doktor kata 2 minggu je lagi usia masih ada tu, tengok-tengok yang 2 minggu tu boleh hidup 2 tahun. Yang kata ada 2 bulan tu mati. Doktor yang kata boleh hidup 2 minggu je lagi, dia yang pergi dulu banding dengan yang dia kata 2 minggu je lagi ni nampak gaya berdasarkan pengalaman saya. 2 minggu je lagi ada orang tua ni. Tengok-tengok 2 tahun lagi boleh hidup walaupun duk terlantar atas tilam tu.
Sebab ni, sebab ajalin musamma. Selagi mana tak sampai di noktah yang Allah Ta'ala qadarkan, maknanya kita tak akan kembali pada Allah Ta'ala. Tu contoh umur. Contoh Nabi, contoh yang lain lagi. Rezeki, begitu juga. Bila Allah Ta'ala qadarkan rezeki kita ni, katakanlah 100 tan. 100 tan. Maknanya, selagi mana tak habis 100 tan tu, maka kita akan terus hidup. Tapi bila habis dah tempoh 100 tan tu, makanan yang kita makan tu, habis dah 100 tan. Habislah usia kita. Bila Allah Ta'ala sebut 100 tan untuk si fulan bin si fulan ni, kata, tak akan lebih walau satu bunga ukuran tersebut. Tak akan lebih. Sebab tu orang yang hasid, orang yang dengki, orang yang ada sifat hasad, dia tengok orang lain boleh nikmat yang dia pun nak juga pada nikmat tersebut, tapi Allah Ta'ala tak beri pada dia, maka dia pun bercita-cita supaya orang tersebut hilang nikmatnya. Maka orang ni dipanggil orang yang hasad. Kata Nabi, al-hasidu jahid. Orang yang hasad ni adalah orang yang kufur pada qadar Tuhan. Sebab Tuhan dah tentukan dah. Rezeki setiap orang hamba yang Allah Ta'ala jadikan atas muka dunia ni, qadar mana, sebanyak mana. Begitu juga bukan setakat manusia, mana-mana makhluk ciptaan Allah Ta'ala dah ditentukan maqadiral khalaiq. Ulama kata macam mikyal lah, dia kata macam alat timbang tu lah, macam mizan tu lah, macam timbangan tu. Maknanya berapa kilo kalau kita nisbahkan pada makanan untuk fulan bin fulan, untuk seorang ni, untuk A, untuk B, untuk C, yang ni 5 kilo, yang ni 10 kilo, yang ni 15 kilo, maka tak akan kurang dan tak akan lebih. So kalau kita usaha macam mana pun nak dapat daripada orang B ni, daripada C ni, tak akan dapat lah. Sebab apa? Sebab Allah Ta'ala dah qadarkan sejak azal. Yang 10 ni si B, yang 15 ni si C. Adapun engkau, buatlah macam mana pun engkau dapat 5 je. Tu ketentuan Tuhan begitu. Kita duduk kita duduk lebih lama daripada B yang duduk ketika memancing, contoh. Kita daripada pukul 8 pagi sampai pukul 12 tengah hari, dia masuk pukul 10 pagi. Kita daripada 8 pagi, dia masuk pukul 10, dapat 10 ekor dah dia. Kita masuk pukul 8 sehingga pukul 12, 3 ekor je kita dapat. Ketentuan Tuhan tu dalam qadar dia. So tak perlu rasa dengki, dia ni pakai umpan apa ni. Kita pun bagi tahu kepada pengusaha tempat memancing tu, memancing kan tempat berbayar tak tuan-tuan? Masuk tu bayar kan, masuk bayar dapat ikan, kita boleh jual pula. Nak jual kepada dia semula pun boleh, ataupun kita nak ambil makan pun boleh, ya ke tidak tahu. Saya agak-agak ni tuan-tuan. Cuma nak beritahunya, dia ni beri makan benda apa, umpan apa yang dia bagi ni, sehingga dia duduk 2 jam je sampai pukul 12 dah dapat 10 ekor. Aku daripada pukul 8 sampai pukul 12, 3 ekor je. Kita pun pergi jumpa dengan pengusaha, buat cerita macam-macam. Kenapa? Datang perasaan dengki dalam hati kita. Padahal itu ketentuan. Itulah qadarnya. Engkau duduk selama 5 jam, aku hanya qadarkan kepada engkau 3 ekor. Dia duduk selama 2 jam, aku qadarkan dah pada dia 10 ekor. Tu asbab-asbab tu dalam qada Allah Subhanahu wa taala lah. Qada muallaq, mubram, semua sekali tu yang saya dah sebut dalam kuliah yang lepas. Cuma nak sebutnya ialah maqadirul khalaiq ni adalah ibarat seperti timbangan ataupun mizan tu lah. Qadar banyak mana Allah Taala dah tentukan kepada setiap manusia, setiap makhluk dia, hatta haiwan, hatta tumbuhan, makhluk-makhluk apa sekalipun Allah Taala tentukan qadar dah. Bila lagi ni Allah Ta'ala tentukan qadar ni? Lama dah. Qabla an yakhluqas samawati wal arda bi 50,000 sanah. Dalam hadis ni dia sebut, sebelum Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi, iaitu 50,000 tahun sebelum itu, dah ditentukan dah ketentuan terhadap semua makhluk Allah Ta'ala ni. Cuma dalam terjemahan dia tak sebut dengan lafaz hadis 50,000 tahun ni.
Sebab kadang-kadang Nabi ataupun orang Arab dia menggunakan nombor ni kadang-kadang bukan dia nak tunjuk ketepatan nombor tersebut. Kadang-kadang dia nak bagi tahu banyak dan lama. Sebab tu dalam hadis ni dia tak terjemah dengan 50,000 tahun. Dia terjemah dengan satu tempoh masa yang amat lanjut. Ni boleh jadi dia dah rujuk kepada tafsiran terhadap hadis ni. Ulama mentafsirkan dengan makna yang demikian. Baik. Dengan hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan huraian dia bahawa qadar takdir bagi segala kejadian telah disediakan oleh Allah Taala. Kita lah, segala kejadian tu masuk diri kita. Dan setelah ia menjadikan qalam, setelah Allah Taala mencipta qalam, ia memerintah, yakni Allah Ta'ala memerintahkan qalam supaya menulis. Lalu qalam bertanya kepada Allah sebagaimana yang tersebut pada hadis Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Dalam hadis tersebut, apakah perkara yang Tuhan perintahkan aku menulisnya? Tu qalam bertanya pada Allah Ta'ala. Jangan peliklah, kenapa qalam boleh bercakap pula? Di akhirat nanti pun Allah Ta'ala dah cerita dah tentang apa? Tentang kita ni. Qalu antaqanallah. Saat bila mana anggota-anggota tubuh badan kita ni bersaksi depan Tuhan. Ketika di dunia dulu dia tak bercakap. Tubuh badan kita ni yang bercakap mulut satu je lah atas dunia ni. Mata tak bercakap, telinga tak bercakap, tangan tak bercakap, kaki tak bercakap. Anggota lain semua tak bercakap, diam je kita tahu atas dunia ni. Tapi di akhirat Allah Ta'ala kata apa? Qalu antaqanallahu alladhi antaqa kulla syai. Yang menyebabkan mereka ni bercakap ni sebab apa? Allah Ta'ala lah yang memberikan mereka keizinan untuk bercakap. Maka boleh bercakap. So bercakap tak bercakap ni bila mana Allah Ta'ala nak dia bercakap, dia boleh bercakap. Maksud qalam pun walaupun nama dia qalam, tapi dah Allah Ta'ala nak dia bercakap, maka dia bercakap dan berdialog dengan Allah Ta'ala. Maka dia tanya Allah nak tulis apa? Maka Tuhan pun berfirman, tulislah qadar takdir yang ditetapkan bagi segala yang telah ada dan yang telah berlaku, dan juga segala yang akan ada serta yang akan berlaku seterusnya. Sehinggalah akhir dunia ini Allah Ta'ala dah suruh qalam ni tulis semua sekali qadar takdir. So maknanya apa? Maknanya kita sekarang ni sedang menyaksikan. Sebab tu kalimah syahadah kita asyhadu, aku bersaksi. Bersaksi dengan apa? Iman, rukun iman yang 6 tu salah satu daripadanya qada dan qadar. So sedang menyaksikan ketentuan yang Allah Ta'ala dah tentukan pada kita pada azal. So bila berlaku maka kita tahu, oh Tuhan tentukan aku begini. Sebelum daripada ni kita tak tahu. Waktu kita umur 17, 18 tahun, tahukah kita yang kita ni akan berkahwin dengan orang yang daripada negeri lain daripada Kuala Lumpur? Tak tahu. Dan kita pun tak tahu kita akan berkahwin umur bila. Kita pun tak tahu kita akan ada anak berapa orang. Kita pun tak tahu yang kita ni ada apa? Kita akan sihat sampai bila? Kita akan sakit sampai bila? Kita mati sebab apa? Tak tahu. Bila sampai masa, tengok-tengok umur 20 dah kahwin dah kita. Tu menyaksikan, oh dalam qadar Tuhan, rupa-rupanya umur 20 aku dah kahwin dah. Umur 22 dah ada seorang anak dah. Umur 24 dah ada 2 orang anak dah. Tu kita melihat apa yang telah Tuhan qadarkan, apa yang telah qalam diperintahkan oleh Allah supaya tulis tentang kita. Itu penyaksian. Penyaksian ni bukan dengan mata lendar ni lah, penyaksian dengan mata hati. Penyaksian dengan mata hati ni lah menyebabkan makin bertambahnya keimanan kita pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, tentang wajibnya beriman dengan qadar takdir. Wajib beriman bukan sunat. Wajib beriman. Bahkan depan nanti ada hadis yang diceritakan oleh sahabat Nabi sebut orang yang tak beriman dengan qadar ni finnar. Masuk neraka, tak beriman dengan qada dan qadar ni.
Wajibnya beriman dengan qadar takdir diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada beberapa hadis, di antaranya selain daripada hadis yang ke-55. Hadis yang ke-55 tuan-tuan kena balik semula di muka surat belakang. Ialah hadis-hadis yang berikut. Hadis yang ke-131. Baik. An Jabir radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu 'abdun hatta yu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi wa hatta ya'lama anna ma asabahu lam yakun liyukhti'ah wa anna ma akhta'ahu lam yakun liyusibah. Dari Jabir radhiyallahu anhu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dikira seorang yang beriman, maknanya tak beriman. Tak beriman sini maknanya tak beriman. Bukannya tak sempurna iman dah ni, tak beriman. La yu'minu 'abdun, tidak dikira seorang beriman, seseorang itu beriman sehingga ia seorang tu percaya dan mengakui benarnya qadar takdir, baiknya dan jahatnya, dan sehingga ia meyakini bahawa apa yang ditakdirkan kena atau sampai kepadanya tidak sekali-kali akan menyimpang daripadanya, dan apa yang ditakdirkan menyimpang daripadanya, maknanya tak kena pada kita, tidak sekali-kali akan kena atau sampai kepadanya. Gitu. Tu kena imani gitu. Ada seorang perempuan di zaman Rasulullah sedang menangis di kuburan. Ada seorang perempuan sedang menangis di kubur sebab kematian anak dia. Pada masa tu Nabi lalu, so Nabi melihat ada seorang perempuan yang sedang menangis. Ini hadis Bukhari Muslim cerita. Bila Nabi tengok perempuan tadi sedang menangis di kubur, menangis ni air mata yang mengalir, kita menangis sebab kematian ni bukan maknanya menangis saja dengan makna kita tak redha, tak. Kadang-kadang kita menangis hati kita redha ketentuan Allah Taala, qada dan qadar Allah Taala. Yang ni maknanya Nabi tahu tangisan perempuan ini adalah tangisan yang tidak berpuas hati dengan ketentuan Allah Taala. Maknanya tidak redha. Jangan sampai tahap kita tak redha. Bila tak redha, Allah Ta'ala murka pada kita. Tak untung pun kita kalau kita tak redha dengan apa yang Allah Ta'ala tentukan. Macam apa? Macam kita dengan mak ayah kita lah. Mak ayah kita zaman-zaman dulu lagi lah tak? Jenis paksa ke apa? Kalau kita tengok cerita-cerita zaman dulu, paksa anak kahwin dengan orang ni. Kalau kita tak puas hati, tak untung juga. Sebab apa? Sebab kita bergantung dengan dia. Tak naklah kahwin dengan dia ni, tak naklah terima dia ni sebagai apa? Sebagai calon isteri, calon suami, tak nak. Tak untung kita juga. Kalau kita berkeras pun, kita kena marah juga. Kalau kita lari, tak dapat apa-apa untuk kita. Duit pun dia tak bagi, apa pun dia tak bagi ambil daripada rumah tu. Keluar sehelai sepinggang. Bahkan yang ada di kita tu pun daripada pemberian ayah dan mak itu. So tak untung. Baik redha. Baik berterima kasih. Saya sebut tu sebagai contoh kita dengan Allah Ta'ala. Ibaratnya begitu. Jadi bila Nabi tengok perempuan ni sedang menangis, so Nabi tahu jiwa perempuan ini tak puas hati dengan ketentuan Allah Ta'ala. Lalu Nabi pun berkata, ittaqillah wasbiri. Nabi kata bertakwalah pada Allah Ta'ala dan bersabarlah. Maka kata perempuan tadi, perempuan tu jawab, dia kata ilaika anni. Dia kata, perempuan tu jawab, dia kata pergilah daripada aku. Dia tak perasan itu Rasulullah. Perempuan tu tak kenal itu Rasulullah. Jadi dia pun suruhlah lelaki tadi pergi je, suruh Rasulullah jauh daripada diri dia. Sebab engkau tak faham. Dia sebut itu. Fa innaka lam tusab bi musibati. Engkau tak tahu sebab engkau tak ditimpa dengan musibah sebagaimana musibah yang aku sedang hadapi ni. Walam ta'rifu, dia kata kamu pun tak tahu macam mana teruknya, macam mana dahsyatnya
menerima musibah ujian ni, kematian seorang anak, ibu dengan anak lebih-lebih lagi banding ayah dengan anak. Maka bila dah Nabi kata gitu, dia pun jawab macam tu, suruh Nabi berlalu pergi je daripada tempat dia tu. Maksud famadha Rasulullah, maka Nabi pun berlalu pergi tinggal perempuan tadi duk menangis di kubur tu. Lalu orang pun bagi tahu pada perempuan tu, bagi tahu pada perempuan tu, yang datang menegur engkau tadi itu adalah Rasulullah. Barulah dia terkejut. Dia tahu ni Rasulullah. Maka dia pun tergambar kehebatan seorang Nabi kan. Rasa bersalah sangat-sangatlah. Dia berkata demikian, bercakap demikian dengan Rasulullah, walaupun dia tak ada niat nak kata demikian. Tapi sebab dia duduk dalam keadaan sedang merasai musibah yang Allah Ta'ala turunkan uji pada dia, maka dia jawablah begitu pada Rasulullah. Bila orang dah bagi tahu pada dia itu apa yang tegur tu adalah Rasulullah, maka dia pun pergi. Dia pun pergi bertemu dengan Rasulullah. Dia pergi ke rumah Rasulullah. Maka dia terkejut bila dia pergi ke rumah Nabi ni. Dia mendapati rumah Nabi ni falam tajid indahu bawabin. Dia duduk tergambar bila seorang sebut ni Nabi, Rasul yang tegur engkau ni. Maknanya orang yang menegur tadi tu orang yang hebat-hebat lah. So dia pun pergi. Bila dia pergi, dia tengok rumah Rasulullah ni tak ada bawabin, tak ada bawab ni, tak ada penjaga, tak ada pengawal. Maknanya boleh masuk bila-bila masa, boleh datang bila-bila masa. Tak ada kata kena buat appointment dulu ataupun kena lalu kod guard dulu, minta izin dengan guard baru boleh jumpa dengan Rasulullah. Tak ada. Falam tajidhu bawabin. Dia tak dapati di sana adanya bawab. Di sini ulama kata betapa tawaduknya Nabi. Maknanya ramai saja sahabat yang offer nak jadi apa? Bawab kalau Nabi minta. Tak minta pun ramai nak jadi apa? Nak jadi pelindung kepada Rasulullah. Tu nak beritahu jiwa sahabat begitu, tapi jiwa Rasulullah tak nak duduk sebagaimana orang biasa. Jadi perempuan tu pergi, dia tengok rumah Rasulullah ni tak ada pun pengawal. Lalu dia bertemu dengan Rasulullah, dia minta maaf dengan Nabi. Aku tak kenal engkau, minta maaf, aku tak kenal engkau. Kalau aku kenal engkau Rasulullah, maknanya aku tak akan berkata demikianlah. Begitu ayat dia. Maka Nabi pun beritahu kepada perempuan tadi. Nabi tak marah. Nabi tak marah, Nabi tak tegur balik dia, tidak. Cuma Nabi bagi nasihat. Nabi kata, innamas sabru indas sadmatil ula. Nabi kata sabar ni ialah pada kali pertama kena musibah. Itu sabar. Dan saya dah sebut dalam kuliah berkenaan dengan sabar ni. Sabar yang jenis macam mana ni? Sabar dengan musibah yang datang tanpa ikhtiar kita. Itu sabar pada musibah, pada ujian daripada Allah, tanpa ada ikhtiar dan usaha kita pun benda tu datang. Allah Ta'ala datangkan. Dalam satu kuliah saya sebut, contoh dia apa? Contoh kalau kita ni terantuk pintu. Kita berjalan-jalan dalam rumah, tiba-tiba anak kita tutup pintu ataupun buka pintu, terantuk kepala kita. Bukan kita nak tu. Tak ada orang pun ikhtiar, dia pilih, dia nak terantuk kepala. Tiba-tiba terantuk kepala. Ataupun tak sengaja tingkap dibuka. Kita lalu kot tepi tingkap, tiba-tiba tingkap dibuka. Pam, kena kepala kita. Kita kata apa pada tingkap tu? Boleh jadi marah pada tingkap apa? Bercakap dengan tingkap apa? Tak cerdik kalau bercakap dengan tingkap. Apatah lagi kalau ambil hempak tingkap pula. Lepas tu kita pukul pula tingkap. Apa pedahnya? Pada masa tu, pada masa musibah yang kita tak pilih ni, dia datang pada kita saat mula-mula kena tu sangat-sangat besar. Tengah-tengah naik kereta, molek-molek kita bawa kereta di jalan raya, kereta baru beli, baru seminggu, balut fusi pun tak buka lagi. Kita molek-molek berhenti di traffic light sini sebab warna merah, tiba-tiba orang belakang hentam belakang kita. Agak-agak macam mana keadaan jiwa kita pada masa tu. Tu dipanggil sabar tu. Benda apa sabar jenis musibah macam tu, dia besar pada mula-mula. Tapi bila lama dia akan makin mengecil, makin kita boleh sabar, lah. Tapi mula-mula tu kalau kita boleh sabar, yang tu paling besar sekali. Yang Allah Taala sebut innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab.
Balasan untuk orang yang sabar ni, pahala yang tanpa hisab. Boleh, tak boleh nak kira pahala dia besar. Tapi kalau kalau mula-mula kena tu kita duk maki, hamun, caci, cerca dan sebagainya, tak ada lah pahala sabar tu. Cuma galiknya selepas kita marah, selepas kita caci maki orang, bila dah reda, kita pun rasa Allah bodohnya aku tadi. Tak cerdiknya aku tadi pi bergaduh dengan tingkap. Apa faedah? Pi bergaduh dengan benda-benda yang apa? Yang tak ada orang nak pun. Orang yang di belakang kita pun dia tak nak accident. Kita pun tak nak accident. Tapi Allah Ta'ala yang tentukan begitu qadar dia. Jadi benda tu dipanggil sabar di sadmatul ula. Ketika kena, mula-mula kena tu sabar. Maka yang tu pahala yang sangat besar. Jadi disebutkan dalam hadis ni, seseorang hamba itu tidak dikira beriman sehingga ia percaya dan mengakui benarnya qadar takdir. Dan qadar takdir itu Nabi sebut pula, khairihi wa syarrihi, baik ke qadar tersebut atau buruk ke qadar tersebut, sehinggalah ia yakin bahawa apa yang ditakdirkan kena atau sampai kepadanya tidak sekali-kali akan menyimpang daripadanya. Gitu. Kalau hak kita, dia tak akan lari daripada kita. Sebab tu apa? Kalau ambil contoh apa? Kalau tuan-tuan apa? Kalau tuan-tuan tengok cerita Laila Majnun. Laila Majnun kan. Yang Majnun ni, Majnun Laila ni yang tergila-gilakan Laila ni sampai tak boleh hidup. Sampai tak dengar nasihat mak ayah dia. Kita ni orang yang tak setaraf dengan Laila. Laila ni orang yang apa? Orang yang kedudukannya tinggi. Tak layak untuk kita. Tak dengar. Duk pergi cari Laila situ. Walaupun kena pukul. Ayah Laila upah orang pukul dan sebagainya supaya tak berkahwin. Tapi kalau kita duduk di awal lagi percaya, jodoh ni dia tak akan lari. Bila jodoh tak akan lari, kalau dia hak kita, dia tetap akan jadi hak kita. Walaupun 10 tahun akan datang. Walaupun setelah dia dah jadi bini orang, dia akan jadi bini kita pula. Sebab apa? Qadar Tuhan dah menentukan bahawa perempuan ni nanti akan jadi isteri kau. Tapi masalahnya macam tak percaya pada qadar, betul tak? Bila kita mengendalikan urusan seharian hidup kita ni, seolah-olah macam kita ni tak beriman dengan qadar. Usaha juga siapa peringkat apa? Setengah-setengah orang pergi jumpa dengan apa? Tok-tok bomoh. Suruh apa? Bagi ubat pengasih lah, bagi ubat itulah, santau itu, ini dan sebagainya. Sebab apa? Saya tak nak dia jadi milik orang lain. Tuan-tuan biasa dengar skrip drama, skrip cerita. Tuan-tuan tak tengok cerita. Tuan-tuan ni orang soleh tak tengok cerita. Ada dalam skrip drama, dia kata apa? Kalau aku tak dapat, aku akan pastikan semua orang tak akan dapat engkau. Ni ayat orang tak beriman dengan qadar ni. Kalau hak kita, dia akan pergi macam mana pun dia akan datang balik pada kita. Nasi, kalau yang kita punya, dia akan masuk mulut kita, kita kunyah-kunyah, kita telan masuk. Jadi zat tubuh badan kita. Tapi kalau bukan kita punya, dah masuk dah dalam mulut kita, keluar lagi. Sebab apa? Qadar Tuhan, nasi ataupun lauk tersebut, hak kucing punya. Tapi kita kadang-kadang tak puas hati benda-benda macam tu. Tu beriman kau tidak dengan qadar. Sebab tu dia kata orang yang beriman dengan qadar ni, dia percaya baik dan buruk semuanya dah ditentukan oleh Allah Ta'ala. Tak akan tersalah alamat. Tu bahasa orang ini. Tak akan tersalah alamat. Bila Allah Ta'ala tentukan untuk kita, dia tak akan pergi kepada orang lain. Bila Allah Ta'ala tak tentukan untuk kita, dia tak akan datang pada kita. Gitu. Baik. Sudah molek. Hadis 132 sambung dalam kuliah yang akan datang selepas daripada hari raya. Masih dalam bab qadar takdir Tuhan. Wallahu a'lam wa ilmuhul atam.